Hai. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk matematik tingkatan 4, kita akan teruskan lagi bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Okey. Hari ini kita akan tengok bagaimana kita nak mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okay, kita tengok contoh-contoh rangkaian yang ada. Okay, kita dah belajar sebelum ni macam mana nak lukis rangkaian kan. Kita ada graf terarah, ingat lagi tak? Graf berpemberat, graf tak terarah, graf tak berpemberat, ingat lagi. Okay, rangkaian pengangkutan. Contoh rangkaian pengangkutan. Okay, kita boleh tengok muka surat 143. Awak boleh rujuk buku teks masing-masing. Rangkaian pengangkutan seperti yang ditunjukkan tu. Okey. Okey, rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okey, graf berpemberat yang ada jarak tu kan. Yang ada jarak apa semua itulah contoh masa, jarak, kos perjalanan, maksudnya ada nilai dia. Okey, sistem navigasi terkenal dalam rangkaian pengangkutan dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS. Okey, raja di sebelah menunjukkan rangkaian transit kereta api yang terdapat di Kuala Lumpur Central, KL Central. Graf tak terarah ini merupakan satu contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen dan yang dikaitkan dan tepi mewakili jenis kereta api. Okay, itu contoh rangkaian pengangkutan di Malaysia. Okey, jom kita tengok contoh 14. Okay, Encik Vun bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Okay, peta di sebelah menunjukkan 3 pilihan laluan beserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari Tangkak ke bangunan A Famosa Melaka. Okay, katakan P ialah laluan berjarak 46.3 km. Okey, jumpa tak dekat gambar tu ada 46.3 km. Okey, masa yang diambil 1 jam 18 minit. Okey, Q pula ialah laluan berjarak 50.2 km. Masa yang diambil 1 jam 2 minit. Dan R ialah laluan berjarak 53.3 km 1 jam 2 minit. Okey, soalan dia, pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang berbanding laluan lain walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek? Okey, biasa kalau kita pergi mana-mana lah kan, kita dah ambil jalan yang paling pendek dah. Rupa-rupanya ada banyak traffic light. Lepas tu tiba-tiba ada berlaku kemalangan. Jadi jalan tu akan jadi jam. Jadi walaupun jarak dia pendek, masa yang diambil untuk sampai tu agaklah lama. Jadi kemungkinan laluan P yang mengambil jangka masa yang panjang mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak berbanding dengan laluan lain. Tu kita boleh bagi justifikasi lah. Okay, sorry. Okay, sekarang kita tengok rangkaian sosial. Okay, rangkaian sosial. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja dan orang dewasa yang bekerja. Rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh
dunia dan sebagainya. Walaupun rangkaian sosial menjadi suatu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda sebagai seorang murid harus berhati-hati dan bersederhana dalam penggunaan rangkaian sosial agar tidak leka, terpedaya atau tertipu. Okey, sekarang banyak rangkaian sosial yang biasa awak guna. Contoh apa rangkaian sosial? WhatsApp, Telegram, Facebook. Itu rangkaian sosial. Contoh-contoh rangkaian sosial lah. Okey, jom contoh 15. Jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, awak boleh buat graf mudah lah. Kita dah belajar graf mudah, kita dah belajar bucu, kita dah belajar tepi kan. Okey, jadi lukislah graf mudah. Okey, tengok penyelesaian dia. Katakan bucu ialah jenis permainan dan tepi mewakili nama murid. Okey. Bucu semua nama permainan. Nama permainan kita badminton ada, catur, bola sepak, sepak takraw, bola jaring, bola tampar. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas dah siap, okey, tulis bucu dengan permainan. Okey, tepi tu yang menghubungkan antara permainan dengan permainan tu letak nama murid lah. Okey, jadi awak boleh buat praktiskan diri 5.1D. Awak buat soalan nombor 1. Praktiskan diri 5.1D, buat soalan nombor 1. Boleh? Okey, jom. Sekarang kita tengok bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okey, macam mana nak selesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okey, kita tengok contoh 16. Jadual di bawah menunjukkan pilihan pengangkutan awam, anggaran masa perjalanan dan anggaran kos dari Johor Bahru ke Kota Bahru. Okey, dia dah bagi dekat situ jenis pengangkutan, ada bas, kereta api, ada kereta. Masa perjalanan, dia dah bagi dah anggaran tempoh perjalanan, anggaran perbelanjaan. Okey, sekarang soalan dia. Berdasarkan jadual di atas, tentukan jenis pengangkutan yang harus dipilih dalam situasi yang diberikan. Di bawah, berikan justifikasi anda. Okey, perjalanan yang melibatkan seorang dewasa tanpa kekangan masa. Seorang je dewasa tanpa kekangan masa. Maksudnya tak kisah lambat ke, cepat ke, tak ada kekangan masa. Jadi cuba kita pilih yang terbaik untuk seorang dewasa tanpa kekangan masa. Okey, jadi kita nak pilih, dia tak kisah lama mana pun kan, mestilah kita pilih yang selesa, yang murah. Jadi tengok antara bas, kereta api dan kereta. Okey, jadi kalau tanpa kekangan masa tak ada masalah lah kalau kita pilih kereta api. Okey, dengan kemudahan tempat tidur. Harga untuk dewasa 49 sehingga 55 ringgit. Beza tak banyak pun dengan dewasa tanpa kemudahan tidur, tempat tidur. Beza tak banyak, tapi kita dapat keadaan yang lebih selesa. Okey, B. Perjalanan yang melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Perjalanan yang melibatkan seorang dewasa. Okey, seorang dewasa juga dengan kekangan masa. Maksudnya dia nak sampai cepatlah. Okey, kalau kita tengok bas dengan kereta 9 jam 9 jam kan. Tapi yang lebih murah adalah dengan menaiki bas. Okey, sebab kereta mahal 120 untuk satu kereta, untuk sebuah kereta. Okey, C. Perjalanan yang melibatkan 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Okey, sekarang ada 2 orang dewasa, ada 2 orang kanak-kanak. Okey, cubalah kita kita buat satu-satu. Kalau harga tiket
untuk bas berapa, harga kereta api berapa, lepas tu compare yang mana lagi murah. Okey, jom kita tengok penyelesaian dia. Okey, yang pertama tadi kita dah pilih kan, kereta api dengan kemudahan tempat tidur ialah pilihan terbaik kerana kos perjalanan hanya berbeza RM5 berbanding dengan kereta api tanpa kemudahan tempat tidur. Okey, pilihan ini juga lebih murah daripada perbelanjaan dengan memandu kereta. Soalan yang kedua tadi, melibatkan seorang dewasa dengan kekangan masa. Bas merupakan pilihan terbaik kerana lebih jimat. Penumpang boleh berehat sepanjang perjalanan. Okey, perjalanan jauh bagi seorang individu, ni aspek keselamatan lah. Okey, yang C pula, kereta ialah pilihan yang menjimatkan. Okey, jadi latihan awak buat praktiskan diri 5.1A soalan nombor 1 muka surat 147. Okey, jadi habislah bab kita, bab 5 rangkaian dalam teori graf. Nanti kita akan masuk bab baru minggu depan. Okey, jangan lupa isi kehadiran, kemudian buat latihan cikgu dalam buku latihan. Okey, semoga berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.